dengan orang lain. Satu lagi masalah bagi orang puasa. Ada orang perempuan, hak ni selalu orang tanya. Kita sebutlah tahun lepas, tapi saya sebut pasal ada orang baru datang. Kahwin-kahwin, mengandung. Mengandung berapa bulan? 9 bulan. Lepas tu dia menyusu anak dia. Menyusu berapa bulan? 2 tahun. Jadi berapa lah? 2 tahun 9 bulan. Kalau masa dia mengandung tu dia lemah, tak larat nak puasa, doktor suruh maintain berat badan. Bila dia puasa lagi turun, tu pun dia tak bagus untuk diri dia ke untuk kandungan dia. Dia boleh buka puasa? Bab boleh dulu, kita setuju kan? Boleh. Kita bahas fiqah. Lepas pada tu dia nak menyusu anak dia. Bila anak dia isap susu, dia puasa dia lemah. Dia pun tak lemah, anak dia pun mungkin susu tak banyak. Boleh tak dia buka puasa? Boleh. Lepas tu habislah. Habis anak dia. Perempuan ni habis pantang. Katalah habis pantang. Suami dia ni bukan harimau, tapi harimau. Jadi habis pantang, mengandung pula dah. Tahun depan pula kan. Hak ni pun menyusu tak habis. Habislah kata. Jadi bersambung-sambung nak boleh 5 anak, agak-agak berapa tahun dia tak puasa? Agak-agak berapa tahun dia tak puasa? Berapa tahun? Boleh 10 tahun ke? Boleh tak? Ambil lah kata 10 tahun lah, tu paling ringan lah. 10 tahun dia tak puasa. Kalau dia nak kena ganti balik setelah dah suami dia dah tak jadi harimau dah, dia nak kena ganti balik 30 kali 10 berapa banyak? Kat setahun dia nak puasa. Lepas tu pula dia pahabak langkah tahun pula kena banyak fidyah tambah pula. Allah, macam mana kita nak buat? Ini adalah satu masalah yang merumitkan fikiran ramai kaum wanita lah. Pasal bapak ni dia kerja apa? Dia kena happy go lelaki. Dia tahan tanya lah ustaz. Aku tak payah tanya. Pasal aku ada kerja aku. Jadi macam mana nak menyelesaikan perkara ni? Okey, saya sebut beberapa pandangan. Okey, mazhab Syafi'i dan juga sebahagian pandangan dalam mazhab Hambali, dia sebut bahawasanya kena qada dan kena kafarah. Dua. Hak suami dia, hak terbatas yang tak pergi musafir itu kena qada. Dia qada dengan kafarah sekali. Itu pandangannya. Tapi di sana ada pandangan-pandangan yang lain di dalam mazhab, di kalangan para ulama. Sufyan Ats-Tsauri dia berpendapat bahawasanya qada saja. Berarti kalau qada saja apa? Yang tadilah 30 tadi. Apa? 300 tadi. Kalau lah 300 lah. Di sana ada pendapat yang dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahawayh ataupun ahlul hadis menyebut Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahawayh ataupun Rahuyah ini ada pandangan yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam Sunan. Dia bagi pandangan dia ada pilihan, sama ada qada ataupun bayar fidyah saja. Jadi tiap tahun dia pernah bayar, hak dia tak mampu tu lah 30 fidyah saja. Ya. Cuma ada pandangan yang masyhur daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpegang kepada pandangan wanita yang dalam keadaan yang macam ni, yang hamil ini dan yang menyusu, hanya bayar fidyah saja, tidak qada. Di dalam riwayat Tabari dengan sanad yang sahih, kata Ibnu Abbas, "Idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi' ala waladiha fi Ramadan yuftiran
wa yut'iman makana kulli yawmin miskinan wala yaqdiyan thawma. Apabila yang orang wanita yang hamil bimbang kepada dirinya, yang menyusu bimbang pada anaknya pada bulan Ramadan, dia buka puasa dan dia bagi makan, yakni bagi fidyah. Bagi setiap hari yang dia buka, seorang miskin, dia tidak perlu qada puasanya. Ini pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kata Ibnu Abbas, al-hamil wal murdi' tuftir wala taqdi, dalam riwayat yang lain oleh Darqutni. Orang yang berhamil dan yang menyusukan buka puasa tanpa perlu qada. Saya daripada dengar ni, oh bahaya keluar Syafi'i. Saya cerita yang keluar mazhab Syafi'i ini Ibnu Abbas. Tapi masa tu Imam Syafi'i tak ada lagi. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Okey. Dan isteri Ibnu Umar pernah tanya Ibnu Umar bahwasanya dia mengandung. Ibnu Umar kata, aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wala taqdi. Buka puasa, ganti bagi setiap hari itu apa dah? Fidyah, bagi satu orang miskin makan. So bagi pandangan ni, saya nak simpulkan apa benda. Kalau satu orang tu dia rasa dia mampu, dia sekali itu berlaku, dia nak buat dua-dua, bayar fidyah dengan puasa, terpulanglah. Saya tak kira, saya dengan Syafi'i, lahir-lahir pun saya dah daftar dah. Okey, dia continue. Tak ada masalah, boleh buat. Kalau ada orang yang sekiranya dia mampu qada, dia pun hari itulah suami dia sekali itu, lepas itu suami kata, lepas ni dia kata kesian lah, dia kata kita bagi jarak lah anak, kan? Bolehkah bagi jarak anak ni? Satu hukum pula dah. Boleh ke ni suami-suami ni? Ha? Boleh? Ni tak menikah lagi kawasan ni. Tak. Okey. Hari tu kita dah bahas bab apa? Azal kan? Okey. Dia rasa dia nak qada. Juga ada pandangan yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ada orang dia nak bagi pilihan qada dan fidyah, ada disebut oleh Ishaq bin Rahawai, yang disebut dalam Sunan Tirmizi, dan menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar hanyalah bayar fidyah. Saya rasa kalau mai tanya perempuan dah 5 anak berderet ni, kalau tanya saya akan bagi tahu hak ni lah kat dia. Walaupun dia patut akan kata bahaya keluar mazhab, tapi saya bagi hak ni lah jalan keluar untuk dia. Pasal hak fatwa ringan lah, lepas fatwa balik sembang lah, minum teh, minum kopi. Saya dah bagi fatwa kat dia. Tapi yang menanggung fatwa itu lain. Sebenarnya orang dia senang, dia bagi fatwa. Jangan dah buat mudah-mudah. Dia habaq mudah-mudah, dia habaq korang pasal orang nak buat, bukan dia nak buat. Melainkan ustaz tu kata, saya dulu masa mengandung pun macam tu juga. Tak apalah. Selagi mana ada dalil, ada nas, dan tidak jelas nas yang memperuntukkan sebaliknya, maka kita mencari dalil, menjadikan inna dina yusr. Agama itu mudah. Salam. Bagaimana sesuai dengan membayar fidyah hanya pada pengandung ataupun suami? Wanita itu membayar. Jika suami membayar untuk dirinya juga tidak mengapa. Yang penting ada orang bayar untuk diri dia, bagi pihak perempuan berkenaan. Yang ini satu orang makanan bagi satu orang miskin, dengan kadar satu orang miskin makan satu hari. Dia patut bayar pada tahun berkenaan. Jika melainkan, jika dia ada alat keuzuran, dia tangguh kerana dia tak mampu dan seumpamanya. Cuma tadi saya lupa sebut, ada pandangan Ibn Hazmin, bukan nak suruh pegang, sebut. Ibn Hazmin punya pandangan, Al-Andalusi, fidyah pun tak kena, qada pun tak kena. Tapi habaq je lah.
Ha?